واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time Quran Salat Infak pada hari ini untuk kita meneruskan blok yang kedua daripada surah Al-Baqarah pada muka surat yang ke-7 pada ayat 41 hingga 44, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Safah, apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Izzat ya, kita bersama lagi dengan rakan-rakan kita pada hari ini yang ceria gembira daripada Rumah Ngaji Johor. Rumah Ngaji Pondok Ilmu Taman Perling Johor, Safah. Taman Perling ya. Okey. Ustaz dah sampai dah ke Taman Perling? Rasa macam pernah jejak dah. Pernah jejak tapi dah, belum bersua lagi lah. Mungkin ada seorang dua dah pernah jumpa. Jadi insya-Allah kita alu-alukanlah kedatangan semua. Kita kata apa, sahabat-sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan Safah. Dan sebenarnya baru ni kita program di Alu Gajah Melaka ya. Kita jemput juga kepada rakan-rakan kita di sana ya, daripada MRSM, Sekolah Tahfiz, kawasan di sana untuk hadir dan sudah tentunya kita ingin mendalami Al-Quran dan memahami isi kandungannya. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah sinopsis bagi beberapa ayat yang kita ikuti pada hari ini. Pada ayat 41 hingga 42 kita akan melihat larangan ingkar kepada Al-Quran serta larangan untuk mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan. Ini adalah seruan kepada Bani Israel, tetapi ia juga adalah seruan kepada Bani Adam, seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil pelajaran agar tidak ianya berulang. Pada ayat yang ke-43, perintah mendirikan solat dan menunaikan zakat. Mengapa solat dan zakat ini diberi perhatian selepas ayat berkaitan dengan kebatilan ini? Nanti kita akan lihat. Dan pada ayat yang ke-44, keburukan sikap kaum Yahudi yang sebenarnya kita perlu waspadai kerana ia boleh berulang dan ia memang banyak berulang dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ingin lihat pada hari ini. Mari sama-sama kita baca ayat 41 hingga 44 pada hari ini dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Fadil Ustaz Tuan Fazrul yang telah memberikan kepada kita gambaran ayat yang akan sama-sama kita baca, kita dengar dan juga kita cuba hafal ayatnya dan juga kita nak faham keseluruhan ayat-ayat yang telah kita tentukan, yang mana satu muka surat kita hanya membacanya 1/3. Hari ini bahagian kedua lah, maqta' ataupun al-maqta'ul thani, potongan yang kedua bagi muka surat yang ke-7 ini. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Rumah Ngaji Pondok Ilmu Taman Perling Johor di atas kehadiran pada hari ini, menambahkan lagi kita katakan keceriaan, kemeriahan program Al-Quran kita. Kita menciptakan ruang-ruang ataupun memori-memori yang indah ini sebenarnya yang akan kita ingati selama-lamanya. Mudah-mudahan tercatat dalam buku ataupun saham akhirat kebaikan kita, insya-Allah. Kita baca terlebih dahulu ayat 41 hingga 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا
أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat yang ke-41 hingga 44 untuk kita menyambung kepada bagaimana ya, kalau kita lihat bermula daripada ayat yang ke-40 yang kita lihat sebelum ini adalah seruan kepada Bani Israel sebagai satu kumpulan ataupun kumpulan pertama umat yang kaum yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu kaum ya, dalam satu jumlah yang besar berbanding dengan individu-individu pada zaman Nabi Adam, kemudian diteruskan lagi, tetapi bila sampai pada zaman Nabi Musa, inilah satu kaum yang diangkat ataupun yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita sudah pun melihat kepada psikologi hidayah sudah pun disentuh sehingga ayat yang ke-39, maka ayat yang ke-40 ini Allah menyatakan tentang Bani Israel dan seruan Allah pada ayat 41, wa aminu, dan berimanlah dengan apa yang telah kami turunkan ataupun yang telah aku turunkan, musaddiqal lima ma'akum, yang membenarkan pada apa yang ada pada kamu. Apa yang ada pada kamu itu ialah Taurat. Ya, ini kalau kita lihat Ustaz ya, bila Allah mulakan dengan ya Bani Israel, nampak gaya macam Allah panggil Bani Israel. Memang betul pun. Ayat 40 itu Allah menyeru kepada orang-orang Yahudi yang berada di Madinah. Tetapi lebih daripada itu, kalau kita lihat ayat ini berjela ya, panjang dalam surah Al-Baqarah ini, kalau kita rasakan bahawa oh ini untuk orang Yahudi sahaja ya, bukannya untuk saya, mungkin itu kesilapan kita. Sebenarnya seruan kepada Bani Israel itu sebagai satu kaum yang pernah diberikan kitab, ini juga seruan untuk kita yang dah diberikan kitab, berjaga-jaga daripada penyakit yang boleh menerpa dalam kaum ataupun dalam diri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Kalau dalam orang Yahudi ini diminta untuk beriman dengan apa yang telah diturunkan, membenarkan apa yang ada pada kamu ya, wala takunu awwala kafirin bih, dan jangan kamu jadi orang yang paling awal kufur yang mengingkari dengannya. Jadi apakah pelajarannya? Seruan kepada Bani Israel ini, orang Yahudi di Madinah, iaitu apa yang ada pada Taurat itu, maka ianya juga disahkan oleh Al-Quran, tapi sekarang ini kamu kena ikut kepada Al-Quran. Kadang-kadang kita Ustaz ya, kita mungkin dah baca buku daripada Stephen R. Covey, buku motivasi itu, management sana sini. Kita dah banyak dah kitab-kitab kita ya dalam pelajaran dalam kehidupan kita, tetapi kita kena pastikan bahawa kitab yang kita baca, buku-buku yang kita baca dalam ketika di universiti, di sekolah menengah, di mana sahaja itu, bertepatan dengan bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum, dengan apa yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Kalau apa teori yang kita belajar daripada buku-buku yang ada tidak bersesuaian dengan Al-Quran, maka ianya perlu diketepikan. Dan jangan jadi orang yang paling awal kafirin bih. Orang Yahudi itu walaupun dia ada Taurat, tapi bila datang Al-Quran Ustaz ya, dia kata dia tak setuju dengan dengan isi Al-Quran, dan juga sekaligus tidak setuju dengan Nabi sebagai Nabi akhir zaman untuk mereka beriman. Dan dalam konteks kita orang Islam, kita percaya pada Nabi ya, kita ada baca buku-buku macam-macam, tetapi bila datang saja teori ataupun datang saja peringatan daripada Al-Quran banding dengan ilmu yang kita selama ini belajar Ustaz ya,
Kadang-kadang ada orang kata, saya dah biasa dah, saya ada PhD dalam sesuatu ilmu. Quran ni bukannya dia tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah-masalah contemporary. Kalau itu perkataannya, itu adalah perkataan kufur yang perlu kita jaga-jaga, dan biasanya orang yang paling mudah untuk kufur orang yang pandai, Ustaz. Orang pandai ni yang mudah kufur. Kalau orang yang tak pandai, dia baca Quran, dapat pelajaran, oh ya Allah, saya belajar sesuatu. Tapi orang pandai ni dia mulalah nak berhujahnya, dia nak menyatakan ada teori-teori lain, padahal ianya adalah kebenaran daripada Allah. Jadi mengapa orang Yahudi ini dia tidak mahu untuk bersyukur kepada hidayah ataupun Al-Quran yang datang kepada mereka? Wala tashtaru biayati thamanan qalila. Allah ingatkan sebenarnya masalah mereka ini kerana mereka ini membeli ataupun menjual ayat-ayat kami dengan harga yang murah. Apa maksud harga murah tu, Ustaz, ya? Bukan dia jual kitab Quran dengan RM2 ke RM10, bukan maksudnya itu. Ini satu perumpamaan dalam bahasa Arab nak menceritakan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran ini mereka tukarkan dengan apa? Dengan gelaran mereka, Ustaz. Pangkat mereka, dengan dominasi ekonomi mereka, dengan status mereka sebagai Bani Israel, sebagai the chosen one, sebagai orang yang terpilih. Maka bila dia dapat Al-Quran, mereka tidak lagi dianggap sebagai umat yang terpilih, kerana umat yang terpilih adalah umat bukan semestinya Yahudi. Asalkan orang itu beriman kepada Allah, maka orang itulah yang terpilih. Jadi mereka tak rasakan sebagai satu kumpulan elit lagi bila mereka menyerah kepada Al-Quran, dan inilah yang mereka kejar, pangkat, gelaran, status yang indah berbanding dengan ayat-ayat Allah yang lebih tinggi martabatnya daripada itu. Maka di hujung itu ayat 41 Allah mengingatkan wa iyaya fattaqun, ya. Kalau di hujung ayat 40 itu wa iyaya farhabun, takutlah kepada Allah, ya, satu ancaman. Wa iyaya fattaqun ini maka hendaklah engkau bertakwa. Hendaklah engkau sebenarnya takut sebenarnya adalah dengan Allah, bukannya takut dengan gelaran diambil ataupun pangkat diambil ataupun Bani Israel kamu ni sebagai orang yang istimewa yang dianggap mulia diambil. Itu tak perlu ditakuti. Yang perlu ditakuti untuk mengelakkan pelbagai masalah dalam hidup kita ini ialah siapa? Fattaquni, itu maksudnya ialah bertakwalah, takutlah kepada Allah, kerana Allah sahaja yang boleh memelihara kita daripada pelbagai masalah dalam kehidupan. Jangan takut kalau katakan kita berbeza sedikit daripada jabatan kita, daripada cikgu yang mengajar PhD kepada kita, kerana kita tahu bahawa yang perlu saya takut, yang akan menjaga saya daripada masalah dunia akhirat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini untuk melihat ayat-ayat seterusnya. My Quran Time, Quran Salat Infak, insya-Allah. waj'alhu lana hujjatain ya rabbal alamin. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
تعقلون صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini, sama-sama kita melihat kepada bagaimanakah nasihat dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ke-41 sebentar tadi tentang seruan kepada Bani Israel dan juga seruan kepada kita agar kita berimanlah benar-benar dan jangan jadi orang yang paling awal untuk kufur. Allah memberitahu dalam istilahnya awwal kafirin bih, Ustaz ya, sebagai satu penekanan bahawa ada orang yang dia sudah ada ilmu, yang sudah ada kitab, tetapi dialah menjadi orang pertama yang kufur kepada kebenaran yang dibawakan hanya disebabkan ia datang daripada orang yang bukan satu geng, Ustaz. Kalau bukan satu geng dengan saya, bukan ustaz saya, maka saya akan lawan dengan dia. Tapi kalau ustaz saya, tak kisahlah dia cakap pelik pun, maka saya akan sokong. Ini adalah satu penyakit yang berada dalam masyarakat Bani Israel, dan ini yang kita lihat pada ayat yang ke-42 yang dibacakan tadi, wala talbisul haqqa bil batil, iaitu dan janganlah kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ini adalah salah satu penyakit yang ada dalam Bani Israel, mendapat kitab daripada Allah, kitab At-Taurat, tetapi di situ ada politik, Ustaz ya, politik yang mereka cuba garapkan dalam kehidupan mereka. Antara perkara yang berlaku dalam hidup mereka, ya, sebahagian daripada ustaz-ustaz pada Bani Israel ini, mereka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Kita tak cakap orang biasa dulu, ya, kita ambil dahulu dia punya orang-orang yang beragama ataupun penceramah dia campurkan hak dan yang batil. Apa maksud mencampurkan itu? Kelirukan. Dia kelirukan. Dia campurkan yang ini adalah daripada Taurat, ini adalah daripada Tuhan, ini adalah daripada orang-orang agama. Padahal sebenarnya ada perkara yang mereka cakap itu adalah tidak benar. Ya, kalau zaman sekarang ni Ustaz ya, antara perkara kadang-kadang dia jual air kan, kemudian jual air gas, Ustaz. Jual air gas, kemudian dia kata dibacakan 30 juzuk Al-Quran. Ini kalau beli ini, minum air gas ini akan menyebabkan kita akan dapat syifa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi dia bercampur-campur. Syifa betul Al-Quran itu, tapi air gas pula. Apa kaitan air gas dengan syifa, kan? Jadi bila dicampur adukkan perkara tersebut, bagi sebahagian daripada Bani Israel, orang-orang biasa, mereka merasakan mereka perlukan pencerahan hidayah daripada tokoh-tokoh ini untuk mencerahkan al-haq. Tetapi kerana ianya telah dicampur adukkan, rupa-rupanya pasal nak jual air gas, Ustaz. Ya, pasal dia jadi duta kepada syarikat tersebut, maka dia mencampur-campurkan dan juga cuba untuk mengelirukan kepada masyarakat. Dan sebagaimana kita maklum pada ayat yang ke-38, Allah ingatkan kepada Nabi Adam, kepada kita, fa imma yatiyannakum minni, jika datang benar-benar ianya daripadaku hudan, iaitu hidayah, maka ikutlah, ya, ikutlah, nanti akan dapat manfaat yang besar. Poinnya apa? Poinnya ialah ketika satu kaum itu sudah didatangi oleh penceramah yang membawa hidayah, kita kena berjaga-jaga, pastikan yang dinyatakan itu adalah hidayah daripada Allah, bukannya hidayah daripada penceramah, kerana dia mencampur adukkan. Kita kena peka pada perkara tersebut. Dan yang keduanya, Allah ingatkan pada ayat yang ke-42 ini, iaitu wataktumul haqq, iaitu kamu ini menyembunyikan kebenaran. Satu campur aduk tadi, Ustaz ya, dia campur dalil ini dengan ini, jangan minum susu banyak sangat, ya, nanti jadi macam-macam, ya, macam-macam tambahan-tambahan fakta je. Jangan ambil perkara tersebut. Dan yang keduanya adalah wataktumul haqq, iaitu dia sembunyikan. Bila orang dengar, orang dah tahu dah kebenaran, ada kebenaran yang disembunyikan agar orang tidak bersifat kritikal kepada kebenaran tersebut. Dan apa yang dibuat oleh ustaz-ustaz pada Bani Israel ini di Mekah, di Madinah, mereka menyembunyikan karakter sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Pasal kalau mereka beritahu, nanti orang-orang biasa yang dengar ceramah ni kata, kita ni kena beriman pada Nabi Muhammad, dia akan masuk Islam, dan habislah dia punya follower, Ustaz. Follower pada ustaz-ustaz ini, dan akhirnya mereka pun tak terkenal lah, nanti macam mana nak dapat sampul dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini sudah berlaku pada zaman Bani Israel ataupun orang Yahudi di Madinah, dan Allah ingatkan jangan sembunyikan. Jangan sembunyikan al-haq wa antum ta'lamun. Padahal kamu sentiasa mengetahui perkara ini, dan sudah tentu orang yang lebih mengetahui adalah di kalangan pendeta-pendeta, ulama-ulama
ustaz-ustaz yang ada di dalam Bani Israel, orang-orang Yahudi di Madinah. Ini kita tak bercakap tentang pada zaman Nabi Musa semata-mata, tetapi bila sudah sampai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajarannya? Pelajarannya ialah orang yang ada ilmu, ya, perlu pastikan ianya mempunyai integriti ketika menyampaikan. Kadang-kadang kita datang daripada syarikat tertentu ataupun datang daripada kumpulan tertentu, ustaz, ya, ayat-ayat yang tertentu saja yang diberi highlight, ya, dan diberitahu, oh, yang kebenaran ini datang daripada kami. Yang orang sebelah sana tu dia memang semuanya, ya, kafir ataupun munafik dan sebagainya. Perkara itu perlu dijaga-jaga ketika tuan-tuan semua mendengar ceramah, ya. Ketika mendengar ceramah, kerana ini adalah satu daripada kesilapan Bani Israel, terutama kumpulan agama mereka, yang menyebabkan kehancuran kepada Bani Israel. Dan apakah ubat kepada perkara ini? Ayat 43 daripada surah Al-Baqarah kita baca bersama Ustaz Tirmizi. InsyaAllah kita nak dapat ubat. Biasa kalau kita sakit memang kita cari ubat lah. Maka ubat sangat penting. Maka inilah ubat kita, Syifa Quran, salah satu daripada nama Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran itu sendiri, dalamnya pula terdapat dia punya banyak lagi mutiara-mutiara yang perlu sama-sama kita belajar dan kita sematkan dalam hati sanubari kita. Ayat 43, wa aqimus salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله. Surah Al-Azim. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, ini adalah ayat yang ke-43 hadir selepas Allah bercerita tentang wa iyya yafattaqun pada ayat yang ke-41, dan juga penyakit di kalangan ulama-ulama ataupun orang-orang yang beragama pada zaman Bani Israel, iaitu mereka mencampur adukkan, mengelirukan masyarakat dan juga mereka menyembunyikan kebenaran. Kalau kebenaran itu berkaitan dengan diri sendiri, dia beritahu. Kalau katakan memberi manfaat pada diri sendiri, kumpulan sendiri, dia beritahu. Tapi kalau tidak, maka dia akan sembunyi-sembunyikan. Jangan ceramah tentang ayat-ayat begini kerana nanti dia bercakap tentang kelemahan kita. Ini adalah antara penyakit yang berlaku. Bagaimanakah ubatnya? Wa aqimus salah, dan dirikanlah solat. Ya, dirikanlah solat secara berjemaah, wa atuz zakah, dan juga tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Apakah signifikan keutamaan mendirikan solat? Apabila orang mendirikan solat, Ustaz, ya, mendirikan solat, dia bukan sekadar menunaikan solat. Mendirikan solat itu satu, pada awal waktunya, berjemaah, dan juga dia sedar apa yang cakap di dalam solatnya itu, maka dia akan tahu bahawa inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, dia mempunyai integriti. Maksudnya saya hamba, saya tidak boleh memanipulasikan ayat Allah ataupun sembunyikan ayat Allah ketika saya lepas solat ini kepada masyarakat ataupun orang-orang yang mengikut ceramah saya, kerana nak mendapatkan jualan ataupun like ataupun follower yang bertambah selepas ini. Ini adalah kesan bila mendirikan solat, bukan menunaikan solat, mendirikan solat. Dan yang keduanya wa'atuz zakah, iaitu orang yang menunaikan zakat. Satu, zakat secara fizikal, duit, harta dan sebagainya. Tetapi az-zakah ini juga bermaksud tazkiyah, pembersihan jiwa. Apabila seseorang itu betul-betul menunaikan pembersihan jiwa pada setiap hari, termasuklah menunaikan zakat, kesannya apa? Maka diri akan ingatkan bahawa sebenarnya kamu tak boleh, ya, cakap kalau katakan pihak kamu betul, kamu gunakan ayat Quran. Kalau orang lain salah, kamu gunakan ayat Quran untuk menerakakan orang lain. Ini adalah tazkiyah yang menjadi ubat kepada penyakit-penyakit ustaz-ustaz yang ada dalam Bani Israel. Dan lebih daripada itu, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Padahal dah cakap solat, Ustaz, ya. Rupanya sebenarnya Bani Israel, orang Yahudi, dia solat juga. Solat mereka itu mereka sujud dulu baru rukuk, ya. Dan bagi orang Islam kan kita rukuk dulu baru sujud, okey. Tetapi bila dah sampai di Madinah, Allah menyeru kepada orang-orang ini, orang-orang Yahudi ini, join orang Islam. Berrukuklah bersama mereka yang rukuk, orang-orang Islam yang rukuk. Jadi mereka mana nak join, Ustaz, ya? Kalau join,
Maksudnya, kami ni mengiktiraf kepada agama Islam, habislah kami. Populariti kami, follower kami habis. Maka ini adalah ubat yang penting, dan bagi orang yang ada penyakit hati, mereka tidak menerima cadangan ini. Dan kalau kita selalu rukuk, berjemaah, maka insya-Allah kita akan terhindar daripada mudah kena tipu dan juga mudah menipu kepada orang ramai, kerana kita ada integriti, amanah dalam kehidupan. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. منه ما جهينا وارزقنا تلاوته. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. رقت عيناي شوقا ولطيبة زرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Alhamdulillah, terima kasih pada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang kena terus setia dalam My Quran Time 2.0, dan kita yang berada di studio pada saat ketika ini, terima kasih kepada Rumah Ngaji Pondok Ilmu Taman Perling Johor Darut Ta'zim JDT Ustaz Faz, insya-Allah. Alhamdulillah. Dan kepada semua sahabat-sahabat, alhamdulillah kita terus pada ayat 43, nak ulang kaji sedikit sebutan-sebutan. Kalau orang dulu disebut nak betul huruf, nak betul huruf. Hamba nak pergi mana tu? Nak pergi betul huruf nak betul huruf, maknanya nak belajar sebut huruf dengan betul. Alhamdulillah. Macam-macam sampai sekarang, kaedahnya macam-macam. Iqra'nya, qiraatinya, tilawahnya, kaedah apa nama ni, Baghdadi, ketuk dan sebagainya, kilat, peti, semua ada. Semua ada untuk bagi laju, bagi cepat boleh baca Quran. Apa semua kaedah tak kisah, kreativiti masing-masing. Yang penting kita boleh baca Quran. Itulah matlamatnya. Baik, kita lihat slide kita seterusnya. Okey. Menyempurnakan hukum mad badal pada kalimah atu wa atu. Mak badal mak badal, macam mana nak kena mak badal? Bila kita sebut huruf mak sahaja, terus kita kena bayangkan sama ada alif, sama ada waw ataupun ya. Okey, di sini alif lah, alif. Yang mana kalau nak kena mak badal, bila sebut badal ialah ada huruf mat. Huruf mat ni apa dia? Sama ada alif, waw, ya. Yang mana huruf mat tu didahului oleh huruf hamzah. Mak badal lah tu. Ada huruf mat yang didahului oleh huruf hamzah. Itulah bagi mak badal. Ataupun nak mudah lagi, ada hamzah, selepas hamzah ada apa? Ada huruf mat. Boleh juga terbalikkan. Ada hamzah, lepas tu ada huruf mat. Ataupun ada huruf mat, salah satu daripada huruf mat, sebelum tu ada hamzah. Amanu. Dalam ayat kita ni, atu.
Kan? Ya amanu, ya ayyuhallazina amanu yang kita baca sama-sama tu, tu mak badal tu amanu. Kita baca berapa harakat mak badal? Kita baca 2 je. Kita baca 2 harakat saja, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Adapun Imam Imam Warash, salah seorang daripada imam Al-Quran ataupun qiraat yang masyhur, membacanya mak badal dengan 6 harakat. Bukan 2, bukan 4, tapi baca dengan dia baca dengan 3 wajah. 2, 4, 6. Okey, ada punya salah silah lah kalau dalam ilmu qiraat. Ya ayyuhallazina amanu. Contoh. Kita 2 je. Suara kita 2 saja, panjang 2 je. Okey. Baik, seterusnya kita lihat slide yang kedua masih lagi pada ayat yang 43. Jelaskan huruf ain, makhraj huruf ain. Kebetulan ayat kita ni boleh latih huruf ain sebab ada ain yang berbaris di depan mula-mula. Warka'u. Lepas tu ain baris atas. Ma'a. Lepas tu ain baris bawah. Raki'in. Maka a'ai'u. A'ai'u. Bukan a'i'u. Dia a'ai'u. Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. 1, 2 mula. Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Okey, saya buat 2 kali. Kemudian sahabat-sahabat di studio dan di rumah pun ulang juga 2 kali. Dengan lagu nahwan tapi tabaqat tingkatan yang berbeza. Satu tinggi, satu rendah. Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. 1, 2 mula. Warka'u ma'ar raki'in. Okey, lagi. Warka'u ma'ar raki'in. 1, 2 mula. Warka'u ma'ar raki'in. Tu dia bagi jawab tinggi dah tu. Tu maqam tinggilah. Itu lagu nahwan. Tapi yang paling penting, jangan warka'u ma'ar raki'in. Tak boleh. Ki'in. Kita baca nasta'in. Warka'u ma'ar raki'in. 1, 2 mula. Warka'u ma'ar raki'in. Okey, baca sekali lagi. Tutup mata semua di studio dan di rumah. Warka'u ma'ar raki'in. Warka'u Ustaz, saya nak tinggi tadi kan, tapi kita buat rendah. Rendah dia lembut sikit, merdu sikit. Kalau tinggi dia keras sikit suara kita. Tu biasa tu. Suara nak dilentur macam tu lah, nak dibentuk kan. Suara kita ni boleh disinai kan ataupun dibentukkan lagi. Dilatih lah maksud dia. Okey. Maknanya warka'u ma'ar raki'in tadi tutup mata dah boleh hafal dah. Dah ingat dah. Wa aqimus solah hari-hari dah. Aqimus solah. Dah diperingatkan suruh solat kan. Maknanya ayat ni tak payah hafal dah, ingat dah. Kan? Tak payah masuk segmen hafalan dah. Memang dah hafal dah. Okey, saya baca awal. 1 ayat, kemudian semua ikut. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. 1, 2, mula. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة
zakah. Apa ustaz tak seterik je, ada juga cuek-cuek sikit ujung tu kan. Kan nak bagi penegasan sikit. Wa aqimus salata wa atuz zakah. واركعوا مع الراكعين. Okey, tibalah masanya kita tutup Quran, tutup mushaf. Okey, di paparan penerbit kita jangan papar ayat Quran di skrin kalau tidak tak aci. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. 1, 2, mula. Masya Allah, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat serta rokoklah bersama orang-orang yang rokok. Baik, Alhamdulillah. Syabas semua, tahniah semua kepada diri sendiri, insya-Allah. Dah tahulah skill-skill sedikit cara kita menghafal ayat-ayat Al-Quran. Ustaz Fas. Dan satu perkataan pilihan kita pada hari ini Ustaz, mari sama-sama kita saksikan, iaitu pilihan perkataan bagi blog kita pada hari ini ialah wala tashtaru biayati, yang ini kita sudah lihat pada ayat yang ke-41 selepas kita menghafal ayat 43 tadi, iaitu perkataan syaraya. Syaraya itu maksudnya membeli ataupun menukar, bukannya maksud tak boleh beli Al-Quran, membeli ataupun menukarkan ayat-ayat Allah itu dengan sesuatu yang lebih rendah lagi. Macam orang beli durian Ustaz. Mana ada orang beli RM50 sekilo, bagi saya musangking yang busuk-busuk tu. Kan? Itu sebenarnya tidak mungkin berlaku. Jadi bila Allah menegur, jangan sampai kamu membeli wala tashtaru biayati thamanan qalila, jangan beli dengan harga yang murah ataupun tukar dengan yang busuk-busuk, iaitu merujuk kepada dah ada Quran tapi dibuang Al-Quran tersebut dengan pangkat dan harta. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infak, insya-Allah. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini. Sama-sama kita ingin meneruskan setelah kita melihat kepada ayat 41, 42, 43 yang sudah pun kita hafal sebentar tadi. Salah satu daripada isi hafalan kita pada ayat yang 43 itu warka'u ma'ar raqi'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk, kerana salah satu daripada amalan orang-orang Yahudi dalam tafsir Baghawi menyatakan bahawa orang Yahudi solat bersendirian Ustaz. Solat bersendirian, mereka tidak ada berjemaah. Jadi dalam ayat yang ke-43 ini seruan untuk mereka berjemaah bersama dengan orang Islam satu, tapi juga ia adalah seruan kepada kita semua, sama ada di rumah, kalau dapat sedapat mungkin kita berjemaah dengan keluarga, dan bagi ayah-ayah, bagi kaum lelaki, cuba untuk solat di masjid berjemaah, kerana itu untuk menguruskan, menjadi ubat kepada talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq, iaitu bila seseorang itu menjaga disiplin berjemaah ini, maka kita terhindar daripada
mencampurkan yang hak dan yang batil, kerana kita mempunyai disiplin yang kuat dalam motivasi kehidupan kita mendirikan solat. Jadi mendirikan solat berjemaah itu memang payah, tetapi ianya membina kerangka saya akan memperjuangkan kebenaran walaupun ianya memberi kesan negatif kepada saya, kerana saya tahu yang penting adalah Allah, bukan hanya mengikut kepada hawa nafsu diri sahaja kerana nak makan banyak ataupun main telefon banyak, akhirnya tertinggal daripada solat secara berjemaah. Jadi ini adalah antara perkara penting, dan lebih daripada itu ayat 44 kita nak baca bersama, satu teguran Allah kepada ustaz-ustaz dan juga orang-orang Bani Israel, dan juga teguran kepada saya, kepada kita semua. Ayat 44 daripada surah Al-Baqarah. Sila Ustaz. InsyaAllah tadi Ustaz Fas sempat bincang ataupun bersembang dengan Ustaz Fas tadi. Ustaz Fas kata hari ini ayat sangat mencabar. Ada ayat mencabar, ayat 44 lah yang nak dibaca ini. Kenapa mencabar? Tadi Ustaz Fas sebut teguran pada ustaz, kepada saya dan kepada semua. Dan kenapa mencabar? Fokus betul-betul, rakizu ma'ana. Kita fokus betul pada ayat ini. Perhatikan betul-betul kenapa mencabar itu. Dan insya-Allah lepas ini Ustaz Fas akan tadabbur ayat yang akan sama-sama saya baca pada ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, gitulah ayat yang ke-44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu lupa akan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat sedangkan tidakkah kamu mengerti. Ini adalah satu teguran Allah kepada ulama-ulama pendeta bagi Bani Israel, iaitu orang Yahudi. Apabila dalam satu peristiwa ada orang bertanya tentang betulkah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawapan beliau dikata betul, cara hidup yang betul. Tetapi dalam masa yang sama, si ustaz ini ustaz ya, dia tidak pun masuk ke dalam agama Islam. Dia beritahu je, ini betul, tapi dia tak buat pun. Ya, jadi ini adalah salah satu daripada peristiwa melatari kepada ayat ini, nak menceritakan apakah kamu, ya, penceramah, ustaz-ustaz, ulama-ulama menyeru manusia kepada kebajikan, watansauna anfusakum, padahal kamu lupa diri kamu, kamu tidak mengikut apa yang disampaikan. Dan inilah ayat yang mengerikan ustaz ya, mengerikan terutama saya lah ustaz baca ayat Al-Quran kat sana kan, saya yang bertadabbur dan menyeru kepada manusia ya. Dan ada ulama yang bila membaca ayat ini dia berhenti sekejap, dia rasa takut, tapi dalam masa yang sama ayat ini hadir selepas ayat yang ke-42, iaitu jangan mencampur adukkan ataupun mengelirukan masyarakat, kerana kalau masyarakat ada keliru dan si ustaz ataupun orang berilmu ni ada ilmu, jangan dibiarkan orang keliru. Pasal kalau kita biarkan orang keliru, ia akan menyebabkan lagi masalah kepada masyarakat. Dan yang kedua, kalau sudah ada kebenaran al-haq, jangan sembunyi. Jangan sembunyi. Jadi itu motivasi untuk bercakap baliklah ustaz ya, menyampaikan balik. Kalau tidak, memang kalau ikut ayat 44 ini, pasal ada perkara yang kadang-kadang kita tersilap ya, terbuat dalam kehidupan, padahal benda itu bukan apa yang diseru kepada manusia. Akhirnya kita akan rasa macam saya ni tak berhak untuk menjadi pentadabbur ataupun menyampaikan, tetapi yang lebih betulnya ialah saya yang kena baiki apa yang saya buat dalam hidup. Kalau katakan ada benda-benda yang tidak bertepatan kepada albir ataupun kebaikan yang diseru di dalam ayat yang ke-44. Dan ini terutama Allah ingatkan wa antum tatlunal kitab, padahal kamu ini sentiasa membaca al-kitab. Itu sebabnya bagi orang yang ada kesedaran beragama, maka kita kena jaga-jaga perkara ini ustaz ya. Kadang-kadang dia mungkin nak tegur orang lain itu satu, tetapi dalam masa sama kena tengok pada diri sendiri. Dan bahasa yang diguna pun kena berjaga-jagalah, pasal janganlah kita rasakan bahawa diri terlampau suci dan tidak ada kelemahan dan kesilapan ketika menegur orang lain. Tegur orang lain dengan elok-elok ya, ajak orang elok-elok, bukannya dengan marah-marah, tengking-tengking ataupun
lebih teruk daripada itu ialah sampai menerakakan ataupun mengkafirkan orang lain. Itu adalah satu petanda, ya, satu petanda bahawa seorang itu adalah seorang yang tidak benar-benar melihat kepada diri sendiri, ya. Untuk strike the balance, untuk bagi stabil, ialah kita ajak orang dalam masa yang sama juga kita selalu mengingatkan, saya ni tuan-tuan pun ada kelemahan, saya juga perlukan teguran. Perkara-perkara itu perlu kita lapik ketika kita menyampaikan seruan. Sama dekat rumah Ustaz, ya, mak ke ayah lepas balik program My Quran Time, kan, dah program dah bertadabbur dekat masjid apa sebagainya, jangan pula diherdik ataupun diperli pada suami, kan. Saya hari itu pergi ke My Quran Time tu, saya tengok orang lelaki satu kawasan je, contohnya, kan. Jangan diperli-perli. Kerana apa? Kerana sebenarnya jangan lupa diri ini juga ada kelemahan, ya. Apabila kita ajak orang, ajak elok-elok, dan ini adalah seruan yang kita nampak pada ayat 44. Lebih daripada itu, ayat 44 di hujung itu, afala ta'qilun. Orang ajak kebaikan ini Ustaz, ya, sebenarnya nak mengelakkan daripada bahaya, ya. Kita buat baik, kita ikut hidayah Allah kerana kita nak elakkan daripada bahaya. Tetapi kalau katakan kita ajak tapi tak buat, maka sebenarnya orang ini kata bahaya tapi dia sendiri yang terjun ke dalam gaung, kan. Jangan pergi ke gaung, lepas tu dia terjun dalam gaung. Ini adalah orang gila. Lebih kurang begitulah, ya. Afala ta'qilun ni tak berakal ke? Ya. Yang sebenarnya seruan ataupun peringatan ni paling dekat sekali pada yang bercakap ni lah Ustaz, ni, pada saya, iaitu kalau dah guna akal tu guna elok-elok, dah tahu gaung kat depan, sila pastikan jangan melompat ke dalam gaung tersebut. Dan ini adalah peringatan. Dan satu lagi, ataupun apakah ubat untuk memastikan kita cakap, ajak orang dan dalam masa yang sama kita tak lupakan diri kita? Ini yang kita akan belajar pada hari esok, insya-Allah. Namun hari ini kita lihat dahulu resolusi bagi blok bahagian yang kedua. Yang pertama, kita tidak sembunyikan kebenaran dan kebaikan kerana kepentingan diri sendiri. Ini yang perlu kita amanah, kita sampaikan juga kebenaran walaupun kadang-kadang memakan diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, ikhlas dalam melakukan perkara wajib sebagai seorang Muslim. Kerana kita tahu bahawa ayat 43, kewajipan itu adalah solat dan zakat, itu adalah ubat untuk kita mengelak daripada mengutamakan diri sendiri tetapi mengutamakan Allah, sehingga kita tidak akan mengelirukan masyarakat. Yang ketiga, bertindak seperti apa yang disampaikan kepada orang lain. Jangan cakap tak serupa bikin. Ini adalah satu perkara yang besar untuk orang macam saya, ya, yang bercakap ini. Tapi dalam masa yang sama kita mohon Allah pimpin kita dapat seru ke arah kebaikan, dan diri sendiri juga ingat bahawa tidak sempurna dan perlu baiki pada setiap masa. Bersama Ustaz Tir. Ustaz Fazrul, satu peringatan yang berguna pada kita semua. Saya ingat seorang para ulama tu, apabila Ustaz Fazrul dia minta untuk beri nasihat, dia kata dia berehat seketika, dia kata, bagaimana aku nak beri nasihat, sepatutnya akulah patut dinasihati. Namun dia fikir hadis Nabi SAW, ad-dalu ala khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan satu kebaikan, dia mendapat kebaikan sama. Maka mudah-mudahan kita bukanlah nak tunggu jadi baik untuk kita berbuat baik, maka sama-sama kita tunjukkan kebaikan, kita mendapat juga ganjaran. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan kebaikan, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk terus kami meninggalkan akan kemungkaran, ya Allah. Campakkan dalam hati kami, cintakan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang susah di kalangan kami, ya Allah, dan kaum kerabat kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, salah silap kami yang kami alpa dan kami lupa dan sebagainya, ya Allah. Janganlah kau kira, janganlah kau azab kami, ya Allah. Rahmatilah kami, ya Allah. Kasihanilah kami semua, ya Allah. Dan tempatkanlah kami semua dalam syurga-Mu, ya Allah, yang kekal selama-lamanya, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita dikabulkan doa, dan insya-Allah kita bertemu pada episod akan datang untuk kita mengetahui bagaimana kita ingin elakkan daripada mudah lupa diri. Dan terus saya menyeru pada tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu platform kita menghubungi nombor yang tertera. Sama ada tuan-tuan ingin menyumbang ataupun menyumbang idea ataupun jaringan bagaimana kita boleh mempelbagaikan, memajukan lagi penyampaian Al-Quran dan terus disebarkan ke seluruh alam, ya, pelbagai pelosok dengan idea pelbagai, kerana kita yakin bahawa surah ataupun Al-Quran ini adalah satu kebenaran mutlak yang perlu diperjuangkan, dan kita perlu berbangga terus ianya dimartabatkan di mana jua. My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah.
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين